Okey lah, pendek terangkan sikit pasal rule scouter, rusher dan sebagainya. Okey. Pertama lah kita bagi scouter. Scouter ni dia kalau dalam dia punya role, sekiranya role yang paling berat lah. Sebab apa? Bukan berat lah, tak berat. Nak kata berat, tak berat tu taklah sangat. Dia macam, dia mudah mati. Dia mudah mati. Contoh, korang nak in-game leader korang ataupun command korang ataupun dia sendiri yang bagi command, okey cakap, okey aku akan pergi tempat sini dan tempat sini. Contoh kita bagi role scouter, and then risiko dia, kematian dia adalah 100% atau kita bagi dia 99% untuk scouter. Sebab apa pendek cakap untuk scouter tu? Dia punya kematian 99%. Sebab risiko dia nak scout tempat yang ataupun nak cari position tempat yang baik untuk korang punya team ni masuk ke korang punya rotation yang korang masuk. Contoh korang dah marking kan. Okey, kita ambil scouter tu. Okey, contoh. Okey, in-game leader cakap, okey kau pergi scout dekat okey, pergi check sini. Tengok. Okey, main sini kan. Tengok. Kalau ada orang, scouter tu kena bagi information dekat team ataupun korang punya tu supaya diorang boleh tahu. Okey, ada orang situ dan tak boleh rotate kat situ, tak boleh masuk. Kena rotate melalui tempat lain. Senang cerita, kita ada lalu di tempat lain. And then scouter pendek minta korang belajar setiap map. Okey, setiap map, bukit-bukit yang ada, ceruk-ceruk yang ada, compound-compound yang ada, leash yang ada, tak kisahlah compound ke bukit-bukit ke, lereng-lereng ke, tepi yang boleh main ke. Tengok dulu, belajar dekat tempat-tempat tu supaya bila korang dah masuk tu, korang dah tahu, oh sini boleh main. Okey, kat sini boleh main. Okey, sini boleh untuk ada cover untuk korang fight dan sebagainya. Okey, scouter dia macam tu. Okey, korang kena belajar benda tu. Okey, kalau untuk jadi scouter. Okey, yang pertama okey, korang pergi kat website scouter, nak jadi scouter, korang cari ataupun korang pergi kat Google and then korang buka map tu. Kalau boleh zoom, korang tengok kat mana tempat-tempat yang baik, spot-spot yang baik, position-position yang baik untuk korang masuk, untuk korang main, supaya memudahkan lagi kerja untuk korang scouter tu main. Macam tu. Okey, kalau ada team ataupun member-member yang rajin buat research untuk setiap map tu, suruh dia ni. Okey. So yang kedua, Fragger. Okey, Fragger. Ataupun kita panggil Fragger lah. Kita panggil Fragger. Okey, pendek ni role Fragger. So, kita kena tahu Fragger ni tugas dia macam, dia belakang rusher lah. Kita panggil lah, dia belakang rusher. And then dia kena jaga rusher tu supaya apa-apa rusher tu takkan susah nak mati lah. Kita senang kita jangan bagi rusher tu mati. Kadang so yang backup ni, kalau kita panggil Fragger ni, dia mid range lah ataupun orang tengah lah, orang tengah. Kita panggil orang tengah lah, senang Fragger ni kita panggil dia orang tengah. Okey. Fragger ni kita panggil dia orang tengah, orang yang ke belakang rusher. Bila rusher push and then dia jaga belakang. So apa-apa yang datang daripada rusher tu, daripada kiri ataupun kanan yang datang, enemy yang tembak, so Fragger ni boleh cover lah, boleh cover. Contoh macam ada tembak daripada kanan atau kiri kan, at least dia boleh knock yang kanan ke, yang satu belah kiri tu rusher dia akan terus bagi tahu. Okey, contoh belah kanan dah knock, Fragger bagi tahu, okey belah kanan. Okey, yang tu pertama. Yang kedua Fragger ni dia pandai bermain bom. Okey, kalau korang tahu Fragger ni, Fragger nama pun frag. Okey, frag. Okey, frag. So maksudnya dia pandai main bom. Okay, dia pandai main bom. Kalau orang tu pandai main bom and then dia punya backup ataupun dia punya reflect cantik kan, korang boleh jadikan dia sebagai Fragger. Okay, korang boleh jadikan dia Fragger and then korang lead dia. Okay, kau macam ni, kau kena jaga rusher ni. Okay, so yang dia dah tahu dah. Sebab apa? Dia dah tahu peranan dia dalam role dia dah tahu apa dia. Okey, untuk dia jaga siapa dan siapa, dia tahu. Okey, paling penting dia pandai main bom. Okey, dia pandai jaga rusher. And then yang ketiga dia punya aiming tu
padat lah. Aiming dia tu padu. Kita panggil dia aiming padu lah. Okay, setakat kalau dia nak dapatkan knock 1-2 tu, dia panggil easy lah. Easy. Okay, senang cerita untuk Fragger punya role. Okay, yang ketiga, Rusher. Okay, kita panggil dia Rusher ataupun orang penting yang push depan. Okay, kita panggil dia Rusher. Tip Rusher, pastikan kalau nak jadi Rusher terbaik, korang tahu macam mana korang nak counter enemy yang berada berdekatan ataupun enemy yang berada di compound dan sebagainya. Okay, so tugas Rusher tadi adalah satu, korang kena power close combat. Okay, kita panggil dia close combat. Okay, close combat tu maksudnya orang yang thank you Bazam. Okay, kena pandai close combat pertama. Okay, yang kedua, korang kena reflect, kena laju ataupun pandai dengar step. Okay, kiri kanan. Okay, yang datang sebab apa? Sebab Rusher ni bila dia nak rush, dia kena tahu position enemy tu berdekatan dekat mana dia akan inform. Okay, ada orang kat sini, ada orang kat sini untuk rush. Okay, yang pertama tadi close combat, yang kedua pandai baca step, yang ketiga korang punya reflect kena laju nak jadi Rusher supaya, and then keempat, information tepat kena bagi dekat member orang tu kat mana. Sebab apa? Bila Rusher cakap okay kat sini ada orang, memudahkan kerja untuk Fragger, support ataupun sniper, scouter ke yang mana yang jadi role tu, dia akan bagi tahu supaya dia rush, and then dia dapat tangkap terus. Okay, kat sini ada orang. Bila dia nak rush tempat tu, tak kisahlah dekat mana sekali, ceruk ke apa ke, compound ke, korang langgar compound ke, langgar dinding ke, langgar hati ke apa, korang kena bagi tahu. Macam tu. So Rusher peranan dia sangat penting lah. So senang cerita, Rusher dan Fragger ni adalah untuk carry the game. Ataupun kita panggil dia carry the game. Role in game leader tu apa? In game leader, IGL maksudnya in-game leader. Okay, sekejap. Satu minit terang. IGL maksud dia in-game leader. IGL adalah in-game leader. Kita terangkan senang. In-game leader bermaksud, in-game leader bila dia bermasuk dalam game, dia adalah leader dalam korang punya line up. Okay, senang cerita. Okay, pertama, in-game leader. Pendek ajar korang. Okay, ini salah satu. Okay, in-game leader ni korang kena tahu. In-game leader, korang kena ada experience yang banyak. Okay, experience yang banyak untuk bermain tournament. Kita panggil dia scrim lah. Scrim ataupun tournament. Dua pendek bagi in-game leader Scrim ataupun tournament, in-game leader kena ada experience yang lebih ataupun ilmu pengetahuan dalam spek banyak lah dalam PUBG Mobile ni. Okay, in-game leader. Yang kedua, dia pandai bagi command. Okay, command maksudnya command. Okay, kau pergi sini, kau pergi sini, kau pergi sini, kau jaga sini, kau jaga sana, kau jaga sana. Okay, contoh Maznah, kau duduk kat compound tu. Maznah, kau duduk kat kau stay kat lereng bukit tu. Okay, kalau ada orang inform. Okay, macam tu. Okay, in-game leader. Okay, in-game leader. Okay, in-game leader ni dia boleh jadi macam-macam. Okay, in-game leader ni dia boleh macam-macam. Dia boleh jadi scouter, dia boleh jadi Fragger, dia boleh jadi sniper, dia boleh jadi support, dia boleh jadi ni. Tapi ikutlah, kalau janganlah tamak sangat janganlah tamak. Okay, kalau boleh, contoh macam in-game leader, kalau ni ambil je satu role. Okay, yang lain tu macam yang lepas tu in-game leader bagilah, tengok dia cari siapa scouter yang baik dalam team tu. Dia akan, sebab tu perlunya dalam scrim korang kena try out tau. Korang kena try out. Okay, siapa yang boleh jadi scouter, siapa yang boleh jadi Fragger, siapa yang boleh jadi Rusher. Okay, kan, siapa yang boleh jadi support. Contoh macam tu, siapa yang boleh jadi sniper. Okay, so dekat situ korang boleh tahu in-game leader punya peranan adalah ni pastikan, pendek jelas cakap tadi pastikan yang pertama yang korang perlu tahu adalah experience. Ilmu pengetahuan dalam game tu korang kena tinggi. Kalau sekadar korang hangat-hangat tai ayam je, pendek rasa, yang jenis bila kita contoh bagi idea, lepas tu dia koyak, lepas tu in-game leader tu koyak apa semua, pendek cakap korang tak boleh jadi in-game leader. Macam mana nak support nak buat kerja? Macam mana support nak buat kerja? Okay, support ni kena laju. Okay, support ni kena laju daripada segi smoke. Okay, kita panggil dia laju. Kena buat kerja laju. Support ni kena laju lah. Memang laju lah, kena laju lah. Okay, member kenok ke kan, ambil kenderaan, dia akan cepat terus fikir. Ambil kenderaan. Okay,
langgar apa-apa yang ada, ataupun benteng, buat benteng ke apa, smoke, revive. Atau bila macam Russia nak push ke apa ke, support ni kena nampak je orang dia tembak je, supaya rush tu boleh jadi yang baik lah.